Bagaikan lumpur berkelam bukan awan, meneroka jauh di kepulan awan. Ternampak potretmu persis kerinduan, buat hatiku tak keruhan. Biarpun jauh berjuta batu, langit kita tetap satu. Seputih awan langit yang biru, putihnya langit hatimu. Ku tahu kau merinduiku, aku jua turut rasakan begitu. Hanya Tuhan saja yang mengerti perasaanku, betapa aku menyayangimu. Tak sanggup ku berjauhan darimu, meronta jiwaku menahan rindu. Ku hampar perasaan di angin lalu, moga hembusan menyapa pipimu. Ku tahu kau merinduiku, aku jua turut rasanya begitu. Hanya Tuhan saja yang maha tahu, betapa aku menyayangimu. Tak sanggup ku berjauhan darimu, meronta jiwaku menahan rindu. Ku hampar perasaan di angin lalu, moga hembusan menyapa pipimu. Oh ibu, kaulah syurgaku. Oh ibu, kaulah nafasku. Itu dia bermula dengan nada syahdu mengenang ibu, persembahan daripada Kimi Iman, Potret di Awan. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini dan teruskan bersama kami lah untuk hari ketiga pada minggu ini, 8 Julai 2020, 18 Zulkaidah 1441 Hijrah. Temankan kami bertiga. Saya Hanif Miswan. Saya Faria On dan juga Dan saya Fitri Yahya. hari 8 ya, semalam 7 Julai itu pastinya angka yang ada yang melaksanakan pelbagai perancangan hidup mereka, ada yang mendirikan rumah tangga. Oh, Jadi, ada? ada. Jadi kita mengucapkan tahniah juga kepada rakan tugas kami yang dahulu pernah bersama-sama dengan kami. Rakan wartawan dulu MHI, Syafiqah dan juga Hanif Sulhi. Telah melangsungkan perkahwinan mereka 7 Julai dan juga 7 Julai 2020 itu juga merupakan tarikh kepada Banci 2020. Maknanya fasa pertama telah berlangsung. Maknanya pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan 2020 atau Banci 2020. Ini tahun ke-6 Banci. Jadi ini satu lagi tanggungjawab besar kepada rakyat Malaysia kan, betul, selain daripada kita mengundi. Sebab inilah membantu kepada kerajaan kita untuk membina, melakukan perancangan mengikut bagaimana profil penduduk dan juga pendapatan. Demografik yang betul teliti sekali dan juga Banci ini adalah satu sokongan kita kepada negara, lambang patriotik. Jadi bila
pada anda semua apa yang termampu dari segi komitmen untuk memberikan data-data yang lengkap sebab mudah kepada mereka yang bertugas untuk mendapatkan data ini. Terdapat semerdah di semua tempat sama ada kawasan di metropolitan, di ceruk desa, di kawasan pedalaman demi mendapatkan bukti dan juga pelbagai data yang diperlukan. Dan akan diproses dalam waktu yang begitu panjang. Ya, dan kita melihat bahawa ini amat penting untuk menentukan hal tuju masyarakat. Berapa ramai jumlah pada usia-usia sebegini yang perlu diberikan perhatian. Kalau ramai jumlah warga emas contohnya, apa perlu dilakukan? Ini menentukan hal tuju yang hebat. Dan saya teringat ini sedikit cerita lucu lah. Sebab kalau di Indonesia, banci itu maksudnya? Banci apa? Maksudnya Kalau kita menyebut banci di seberang, mereka akan ketawa. Apa dia? Sebab banci ni sama masuk dengan bencong. Bencong? Bencong tu apa pula? Maknya. Okey, jadi golongan banci adalah itulah. Jadi kena mungkin ketika berbincang tentang isu banci di antara dua negara, kena gunakan bahasa Inggeris supaya tidak berlaku salah faham. Ya, betul. Betul juga tu kan. Takut nanti ada pertembungan di situ. Okey, mungkin ramai yang juga bertanya tentang semalam dilancarkan 7 bulan 7 banci 2020 boleh dilayari di laman web e-census portal banci 2020 dan di dalam ni sebenarnya ada 108 soalan yang diambil kira merangkumi semua aspek kehidupan termasuklah di pedalaman Sabah dan Sarawak dan juga masyarakat orang asli. Dan ianya penting untuk melingkupi penyediaan belanjawan tahunan rancangan Malaysia ke-12, dasar pendidikan, perumahan, kesihatan dan juga infrastruktur. Jadi penting untuk semua. Yang penting juga yang dikatakan adalah jangan tipu maklumat. Sebab ada yang tidak memberikan maklumat yang betul, ada yang macam beri contoh pendapatan yang bawah sedikit daripada yang sebenarnya. Dan juga pernah melihat dulu rakaman bagaimana petugas banci ini dikejar anjing, kemudian hujan terpaksa berteduh. Ini juga cabaran. Dan inilah pertama kali dibuat ketika mematuhi SOP yang ketat. Okay. Bercakap berkenaan SOP yang ketat ni kan, sebab kita kan berdepan dengan COVID-19. Jadi difahamkan juga banci 2020 ni, sebab kan 10 tahun sekali baru dilakukan tahun ke-6. Jadi yang untuk ni 7 hingga 30 September. 7 Julai hingga 30 September ini adalah fasa pertama. Maknanya pengumpulan data-data melalui dalam talian. Kemudian nanti dia akan buat fasa kedua. Itu yang akan bersemuka. Yang Patrick cakap tu, itu akan berlangsung pada 7 hingga 24 Oktober. Maknanya ini disebabkan oleh COVID-19 ini, dia pecah dua. Jadi memudahkanlah kan. Jadi yang pertama ni secara dalam talian dululah. Kita perlu layari e-census ni dan ini yang berkatakan ada maklumatnya berkenaan dengan bahagian-bahagiannya yang perlu dipenuhkanlah. Sebab kita mendapat statistik yang lengkap untuk negara. Jumlah warga emas, jumlah saya warga emas. Jumlah orang muda berapa, bagaimana nanti nak rancang untuk memajukan mereka. Dan mungkin ini memberikan banyak lagi indikasi atau petunjuk yang bakal menentukan hal tuju negara. Pembangunan apa yang perlu dirancang untuk golongan yang mana dan juga ke tahap mana kita berada dari segi pendidikan, dari segi pencapaian ekonomi dan sebagainya. Sebab dari perangkaan banci yang lepas, kalau tak silap saya lah, kita Malaysia sebenarnya menuju ke 2020 ni, Malaysia menuju ke negara warga emas. Negara yang lebih ramai mereka yang berusia dah tinggi lah kan. Dan mungkin dengan adanya banci 2020 ni, mungkin kita boleh tahu lonjakan kepada tahun 2030 pula bagaimana untuk kita menghadapi. Dan juga barangkali termasuk juga nisbah kelahiran ya. Apakah tahun ini mungkin berkurangan dan sebagainya. Dan kalau saya kata sedikit apa yang perlu dilakukan untuk mencapai jumlah populasi yang kita impikan. Mungkin program ataupun ada memberi petunjuk bahawa golongan ni merancang dari segi jumlah keluarga. Apa akan jadi kalau mungkin sekarang ini, kalau dulu zaman-zaman bapa kita mungkin anak lebih kurang purata berapa? 7-8 orang. 7-8 tu kelamaan semakin kurangan kan. Jadi ini sumbangan besar kita lah, sebab kita apa yang kita lakukan hari ini akan dilakukan perancangan 10 tahun akan datang. Maknanya untuk anak-anak kita, kalau misalnya orang yang dah berusia 50 tahun, kalau 10 akan datang, kalau umurnya alhamdulillah, kalau tak untuk memberi kepada cucu kan. Maknanya legasi akan datang kepada kita. Jadi disasarkan kata penduduk Malaysia untuk suku pertama 2020 ni 32.7 juta populasinya. Penduduk. Maknanya dia kata kalau penduduk tu 6 bulan, kalau katalah awak duduk kat Malaysia ni 6 bulan baru dikira sebagai penduduk. Maknanya bolehlah terbabit dalam boleh segi census tu. Sama ada pemaksudatin dan sebagainya. Okey, paparan akhbar untuk hari ini 8 Julai 2020 kita saksikan di Harian Metro. Ini masih lagi berkisar berkenaan dengan laporan dari sebuah stesen televisyen Al Jazeera yang mendapat kecaman hebat dari seluruh rakyat Malaysia. Dan sekarang ini dengan di muka hadapan ini dengan tajuknya Tidak Kenang Budi, ini dipaparkan
individu yang terbabit dalam laporan tersebut, M. Raihan Kabir, dengan apa yang pernah dimuat naik di status Facebooknya, something good is coming soon insyaAllah, trying to do something for our remittance fighters, dan my interview with the world's top news channel. Jadi itu dimuat naik dan kembali dihebatkan oleh netizen rakyat Malaysia. Dan itu yang diperkatakan yang dikaitkan dengan pelbagai dakwaan palsu berhubung layanan pihak berkuasa Malaysia kepada pendatang tanpa izin ketika negara ini menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan yang disiarkan stesen televisyen antarabangsa Al Jazeera. Kini Ahmad Raihan Kabir diburu Jabatan Imigresen Malaysia bagi tujuan membantu siasatan di bawah Akta Imigresen 1959/63 Akta 155. Selain itu, polis juga akan memanggil pengendali Al Jazeera dan wartawannya yang berkaitan dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dokumentari berkenaan. Laporan ataupun susulan daripada laporan ini boleh baca di halaman kedua dan ketiga dan pastinya dibuat naik dengan secara muka penuh lah. Dan kita juga mengharapkan agar rakyat Malaysia bertenanglah, hanya memberikan maklumat sekiranya mengetahui di mana individu yang dikehendaki ini dan jangan ambil tindakan sendiri. Itu yang paling penting, kita serahkan kepada pihak berkuasa. Ya. Baik, itu di Harian Metro. Kita beralih ke berita harian di muka hadapan. Tajuk utamanya pasukan petugas khas perkukuh Felda. Kita sedia maklum bahawa Felda ini sudah 64 tahun sumbangannya kepada negara, pembangunan negara. Jadi ini salah satu langkah untuk memastikan kemampanan kewangan dan juga kelestarian agensi itu untuk memanfaatkan warga peneroka. Jadi kerajaan telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas dipenusikan oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar. Perinciannya di halaman ketiga. Jadi pasukan ini akan ditubuhkan dan ditubuhkan untuk mengenal pasti kaedah terbaik memastikan kemampanan kewangan dan kelestarian Felda. Dan menurut Perdana Menteri, pasukan petugas khas bagi menangani isu membabitkan Felda itu dipenusikan oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar yang juga pengurusi bukan eksekutif Bursa Malaysia. Dan kita sudah maklum, walaupun sekarang ini kan keadaan Felda agak sukar, melalui sangat sukar dan disebabkan oleh sumbangan besar Felda kepada pembangunan negara selama 64 tahun. Hingga ke hari ini amatlah dihargai oleh kerajaan dan juga seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita tahu kan Felda dulu kan untuk membasmi kemiskinan, kan membantu rukun ke Felda ni. Jadi kita harapkan yang terbaik. Moga ada jalan yang terbaik untuk Felda ini. Kisah imbas DNST, Data for Action, the findings of Census Malaysia 2020, which was launched by the Prime Minister yesterday, will be a key source in preparing national development plans. Dan melihat kepada halaman yang lain, kita melihat bahawa tadi sambungannya, census crucial for policy making, population, housing census carried out every decade, vital foundation to chart country's growth. Tapi yang menariknya di sini, DNST di halaman yang ketiga, King is census 2020's first respondent. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah is the first respondent for the Malaysian Population and Housing Census 2020. Jadi ini kita berbangga sebab bergembira sebab jarang kita dapat berjumpa, bertembung. Pernah tak pengalaman jumpa orang datang rumah mencatat maklumat? Tak pernah. Tak pernah. Yang mencatatkan, ada mereka letakkan nota kecil di atas ataupun di rumah. Tercatat. Pernah? Pengalaman? Masa kecil tu. Masa kecil. Datang ingat dia nak jual aiskrim. Tahun bila? Kita mula benci tu 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. Saya yang 2000 lah kot. 91, 2010. Itu pengalaman. Ini juga dapat didokumentarikan ya, sebagai khazanah negara. Majalah 3. Mungkin dalam majalah 3. Okey, demikian tentang banci ataupun bahasa lainnya. Ada? Tadi apa? Oh, lain lah. Kita Itu maknanya lain okay. kan. Okey. Baik, kita nak teruskan dengan satu lagi perkongsian kerana hari ini kita ingin berbicara mengenai tentang inovasi nenas. Ya. Satu produk. Nenas ke nanas? Nanas. Nanas. Tapi bahasa kebiasaannya kita nenas lah kan. Kalau di utara? Apa? Nanah. 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 Dia hujung kita betul-betul kan tajwidnya. Macam mana? Makan nanah. Makan nanah. Nanah. Cuba sebut. Nenah. Nenah juga. No. Nanah. Nanah. Dia nanah. Susah sangat pineapple. Oh, pineapple. Okey, Itu Johor saya pernah pineapple. ketika Yang bandar. berlangsungnya mahal, saya pernah merasai nanas kategori R&D. Okey. Di mana dia buat kajian yang mendalam tentang nanas ni, tapi hasilnya terasa tu macam tak percaya itu nanas sebab rasanya sangat magical.
Saya cerita tu biasa je. Tapi kalau Fitri Yahya cakap dia punya tonasi tu macam Sedap betul. Memang kita pun baik, itu boleh kelebihan rasa Fitri Yahya. Kalau sampai cakap hujung lidah kita tu. Tak, dia memang sedap betul lah. Susah nak jumpa macam tu. Sebab dia buat kajian dari segi R&D semua. mari kita saksikan bingkisan rezeki kek lapis Sarawak. Boleh. Betul ke ni? Betul-betul. Ini bingkisan Okey. terlebih dahulu kek lapis Sarawak kerana anaknya nak. Jadi maknya buatlah belajar Okey. buat sendiri. Kita saksikan terlebih dahulu. Lembut dan manis, itu yang dapat diungkapkan buat penggemar kek lapis Sarawak. Biarpun kelihatan mudah, Rosni Munira Rusli mengakui sukar baginya membuat menu dari bumi kenyalang ini. Semenjak PKP ni, anak saya yang sulung memang suka makan kek. Jadi dia minta saya buat untuk kek Sarawak. So saya mencuba walaupun seumur hidup saya memang tak pernah pun buat kek. Tapi husband saya kata, okey tak apa Umi, you can do it. So I try pergi kedai and then pergi buat. Alhamdulillah menjadi dan respon daripada family semua sedaplah. Menggunakan resepi turun-temurun daripada keluarga mentuanya di Sarawak, anak jati Selangor ini berjaya menghasilkan 3 perisa manisannya sendiri. Kakak ipar saya ada di Ampang. Jadi apa-apa dia yang banyak tunjuk ajar untuk saya lah. Sebab resepi tak sama dengan Google. Bila saya buat, saya try masuk dalam Facebook and dari situ orang tanya saya, you open order tak? Bila PKP, memang PKP saya bekerja tapi saya buat kek ni malam. So malam tu saya boleh macam-macam buat. So saya rasa sebab saya bekerja di rumah kan, kalau saya tak cuba sesuatu, memang saya tak dapat menjual kek tu lah. Kan selalu kita tengok kat IG kan, dia selalu post. So kita pun cakap, kau jual ke? Kan? So nak try lah. So sedap. Sedap lah dia punya kek lapis. Lain daripada yang lain yang kita pernah makan sebelum ni. Bagus lah. So bila kita macam, kita akan support member kan. Buat member kau jual, okey aku nak rasa. Okey, sekali sedap. So kalau sedap kita pun akan repeat. Berkhidmat sebagai penjawat awam, ibu kepada 3 orang anak ini sentiasa menitik beratkan kekemasan dan ketelitian dalam penghasilan kek kegemaran ramai ini. Setelah 6 jam, kek ini siap dimasak. Ia perlu dimasukkan ke dalam peti sejuk bagi mengekalkan rasa keaslian kepada kek ini. Dan saya sebenarnya tertarik kepada semua lapisan yang ada pada kek lapis Sarawak ini yang disediakan sendiri oleh Umi ya. Yep. Nampak sedap sangat-sangat. Kalau saya nak rasa sikit boleh? Boleh. Boleh Kita bagi awak rasa coklat kita. Wow. Coklat ni famous lah. Ni Hot selling lah. Sangat. First time ni saya rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pot. Lembut. Ya. Rasa kelainan daripada kek biasa. Oh, memang sangat lembut, gebu. Dan saya sendiri peminat coklat. Coklat memang cair dalam mulut. Saya nak pesan lepas ni boleh? Boleh. Terbukti, sikap berani mencubanya dalam penghasilan makanan dambaan masyarakat Sarawak ini membuatkan Umi lebih yakin untuk mengusahakan sesuatu yang baru dalam kebiasaan baru. Okey, itu dia. Membangkitkan selera untuk pagi ini. Dan kita teruskan lagi dengan inovasi yang berteraskan kepada ilmu, kajian dan pendidikan bersama dengan saintis muda mencipta sesuatu yang membanggakan negara, cipta uncang teh nanas yang juga mereka ni bersaing di peringkat yang tinggi. Kita akan bersama dengan warga Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman Pelabuhan Kelang. Kita bawakan gurunya Daniel Haryanto Zainal Abidin. Ya, saya. Bahasa cikgu. Ya, ada tulisan Jawi ya? Ya. Okey. Dan peserta yang berusia 11 tahun yang membanggakan sekolah dan juga negeri. Kita bawakan Muhammad Khairi Faris Effendi, 11 tahun. Juga Nidal Aiman Irwin. Dan Muhammad Akil Yahya. Siapa yang ketua?
Okey, baik, sebelum kita tanya kepada ketua, nak tanya kepada cikgu. Ya. Bagaimana berinovasi dengan nanas sebab biasanya kita kaitkan nanas dengan Johor kan. Tapi betul. ini di Pelabuhan Kelang tampil dengan idea inovasi, bagaimana ia bermula? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada MSI kerana menjemput kami pada hari ini berkenaan tentang inovasi yang telah kami hasilkan. Dinamakan sebagai Idaman Tea. Idaman Tea, ianya ada 3 item sebenarnya. Okey. Yang pertama, serbuk daun pucuk jambu batu dicampurkan dengan ekstrak daun pudina. Jadi itu yang sebenarnya dinamakan sebagai Idaman Tea ni. Idaman Tea. Ya. Nama pun Idaman mengambil nama kampung. Ya, Idaman Tea itu sebenarnya nama sekolah kami. Nama Sekolah sekolah. Kebangsaan Kampung Idaman. Okey. Yang kedua, disertakan sekali dengan uncangnya. Sebenarnya uncangnya dihasilkan daripada daun serat nenas. Serat daun nenas, ya. Serat daun nenas yang digeruk dan dikeluarkan benangnya. Okey. Jadi nilai untuk serat nenas ni kami difahamkan mahal. 1 kilogram tu boleh mencecah sehingga RM800. Wow. Ya, RM800. Okey, dan mereka ni juga pernah menangi pertandingan di peringkat antarabangsa, Ya. International Young Inventors Award di Jakarta, memenangi peringkat emas. Kemudian di Seri Kembangan Kuala Lumpur memenangi peringkat perak, dan juga sebelum tahun ini, Ya, sebelum betul. kita ada Perintah Kawalan Pergerakan, mereka pun terbang ke Thailand, mencapai gold medal dan juga anugerah khas juri dengan penciptaan tadilah Mint Guava Leaf Tea in Pineapple Fiber Sachet. Okey, kita tanya pula dengan Khairi. Okey, sebagai ketua, apa yang awak lakukan? Kena buat analisis apa? Saya Tugas awak. saya tolong diorang cara bercakap Okey. dengan Masa presentation macam mana? kami bekerjasama. Okey, dekat sikit tu. Tidak dengar suara tu. Okey, yang paling sukar untuk memastikan ni bagaimana? Proses dia, Proses yang paling susah. proses yang paling susah dia ini Apa tu? kotak. Kotak ni. Boleh Pak Cik tengok Okey. Okey. Oh, kotak ni daripada nanas sepenuhnya? Daripada Ya, betul. gentian? Daripada daun nenas. Oh, okey. 100% daripada daun nenas. Prosesnya dibuat bagaimana? Ada campuran apa? Mungkin Akil boleh Okey, ceritakan. Akil terangkan. Untuk penghasilan kotak, Okey. kami merebus daun nenas selama 2 jam Okey. dan dibiarkan semalaman. Semalaman? Jadi dapat macam ni lah? Bukan. Bukan. Itu gentian saja? Itu serat dia. Serat, okey. Keesokannya, kami kisar daun tu dan tuang ke dalam acuan. Okey. Lepas tu, kepingan kertas yang terhasil diukur, digunting dan dilipat menjadi kotak. Itu kertas. Okey, ini yang aslinya jadi macam ni. Ya, dia 100% organik tanpa campuran lah. Okey. Tanpa sebarang campuran. Pertama kali membuat ni apa perasaan Akil? Bila tengok, oh jadi macam lain, dah sebalaman kan? Apa perasaan masa tu? Terkejut. Terkejut? Okey. Jadi peranan seterusnya? Okey. Awak pula apa peranan? Okey. Function. Bidang, Yang ni bahagian. macam, tadi dia bantu dia Dia cerita tentang buat lebih tas. pakar kepada uncang. Uncang? Ya. Okey, apa yang menarik tentang uncang? Ceritakan. Okey. Yang menarik tentang uncang ni, dia boleh diguna semula. Okey. Sebanyak 3 atau 4 kali. Okey. Juga, ia boleh dibasuh. Oh, ni boleh basuh. Biasa orang guna buang kan? Tapi ni basuh. Dia juga 100% organik. Okey, organik tu yang paling mahal tu. Yang ni tadi daripada daun yang semalaman kan? Ini buat dia macam mana pula? Kita campurkan 50% cotton dan 50% serat daun nenas. Okey, jadi macam ni ya? Okey. Ni selepas Susah tak dia punya diikat proses tu? Boleh tak susah. Kami minta bantuan daripada Nature Renaissance dan daripada kebajikan Sebab masyarakat. biasanya kalau kita buat macam ni, mesti banyak ada yang tak jadi kan? Memang apa eksperimen kan? Apa kenangan yang paling awak dapat lupakan? Alah, penatnya buat tak jadi-jadi. Okey, apa? Ingat tak? Yang mana yang paling susah sebelum meraih kejuaraan? Nak buat kotak ni lama. Sebab apa dia? Sebab dia kena tunggu 2 hari. 2 hari, okey. Lepas tu nak tunggu lama lah. Okey, ada tak tunjukkan ini kepada ibu bapa? Ada tunjuk tak kat ibu bapa hasilnya? Belum.
Belum lagi. Okey. Okey, baik cikgu, apa yang menyebabkan ia dipilih sebagai pemenang? Okey, dari uniknya Idamanti ini sebab kami menggunakan uncang yang berbeza dengan uncang yang ada di pasaran. Okey. Sebenarnya uncang yang kami hasilkan ini adalah 100% adalah bahan organik. Ianya adalah produk mesra alam di mana kalau dari segi sains ianya boleh diurai ataupun kita namakan boleh dibiodegradasikan oleh mikroorganisma. Maksudnya dia terurai lah. Ya, dia terurai. Jadi dia selamat dia digunakan dan saya tak nak claim pertama di dunia tapi menurut MyIPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia mengatakan inilah produk kami yang pertama di Malaysia mungkin. Okey. Apa soalan juri yang awak paling tak dapat lupakan? Ada tak soalan susah daripada pihak juri? Tak ada banyak sangat sebab dia bagi soalan yang senang-senang. Senang je. Tapi Pak Cik dah bagi soalan susah kan? Kenapa awak memilih sesuatu yang organik? Sebab kita tak nak rosakkan alam sekitar kita. Kita nak bagi dia alam sekitar kita baik. Wah, dapat 10 markah ya, tahniah. Okey, daripada gentiari apa pula yang akan terjadi, cikgu? Okey. Okey, dari cara pembuatannya agak unik sikit. Okey. Jadi pasukan inovasi Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman telah mendapat bantuan daripada syarikat perusahaan kecil dan sederhana iaitu Nature Renaissance yang bertempat di Johor. Jadi di sana mereka telah melatih anak-anak murid kami lah untuk menghasilkan lembar kain ini. Lembar kain ini. Sebab saya difahamkan kalau di Filipina memang ada baju kan daripada nenas. Ya, betul. Lebih kurang mengambil inovasi berkenaan kan inspirasinya. Jadi dari situlah timbulnya kami nak buat satu kelainan sebab kami nak mencari kalau boleh 100% semuanya adalah daripada bahan organik. Jadi bila kami dapat tahu adanya satu sumber yang boleh kami gantikan uncang ini, jadi syarikat tersebut telah sudi untuk membantu kami lah menghasilkan. Mungkin baju Melayu nanas pertama di Malaysia. Siapa tahu kan. Okey, baik, ada bawa air ke? Ya. Okey, mungkin dapat kita demo kan? Okey. Ada nak demonstrasi apa-apa tak? Mungkin Khairi boleh sediakan. Okey, Khairi. Okey. Jadi ketika pertandingan adakah diberikan contoh untuk memastikan mungkin ini tahan ke tidak air kan? panas. Okey. Okey. Boleh Cik Fitri boleh rasalah. Okey, ini campuran apa? Ini campuran serbuk daun jambu, pucuk jambu batu dan dicampurkan dengan pudina. Untuk lebih rasa aroma dia kami campurkan dengan daun pudina. Panas ke? Okey. Teh tarik boleh? Rasanya unik sikit. Rasa herba yang sedap Tapi banyak khasiat dia. Banyak khasiat dia. Okey, di sekolah kan sebab yang penting ni dia tak boleh sekejap ni kita ada satu proses berterusan. Kalau kluster tu maksudnya kluster dari segi tarian memang dia fokus tarian. Ini mungkin banyak inovasi. Ada dah bilik R&D khas untuk sekolah? Dalam pembikinan, insya-Allah kami sekarang tengah mencari tempat yang sesuai di sekolah. Untuk kami letakkan semua medal, piala yang kami menangi dan ada satu bilik khas yang mungkin kami akan tempatkan semua bahan-bahan inovasi selain daripada Idamanti ini. InsyaAllah. Cabaran bagi sekolah sebab kita banyak potensi bakat yang pandai bercakap, yang pandai memimpin. Jadi macam mana mencipta pelapis? Kadang-kadang mereka ni dah jenam kan, sayang guru nak lepaskan kan. Betul. Terpaksa mencari pelapis ini 11 tahun nanti mungkin tahun depannya PSR nak berehat. Macam mana cikgu mencipta pelapis? Baik, sebenarnya pasukan inovasi Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman ini telah baru saja bermula pada tahun 2019 seawal bulan 4. Dan sebenarnya mereka sini adalah kesinambungan daripada abang-abang dan kakak-kakak mereka. Sejak umur berapa dia latih? Tahun 4 lagi. Jadi mereka sekarang berada di tahun 5. Jadi mungkin ada 2 tahun lagi lah untuk bersama Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman. Jadi Idamanti ni wujud semasa pasukan kami ditubuhkan. Jadi yang kebanyakannya abang-abang dan kakak-kakak mereka dah dapat latihan semua tentang cara penyediaan, cara pembuatan semua inovasi ini. Jadi mereka adalah kesinambungan bagi kumpulan ini. Okey, baik. Macam wakil rakan-rakan kan, awak nanti cita-citanya jadi apa? Pilot. Pilot ni? Chef. Angkasawan. Okey, mewakili rakan-rakan apa nasihat kepada yang berminat dalam bidang inovasi macam ni supaya jangan malu-malu cari peluang dekat sekolah. Nak beritahu rakan-rakan, silakan. Kepada rakan. Kepada rakan-rakan, kalau ada bakat jangan takut.
Jangan takut, Jangan takut, dengan malu. jangan malu-malu. Ya. Susah tak nak masuk dalam bidang inovasi ni? Apa yang diperlukan? Kesabaran lagi? Kesabaran, masa dan idea. Okey, sanggup dimarah cikgu ya demi hasil terbaik, betul tak? Okey. Bapa juga terima kasih kepada cikgu yang bersama Terima kasih banyak. Ya, mengharumkan nama Malaysia sebenarnya, bukan hanya nama sekolah tapi juga nama Malaysia di Asia dan sebagainya. InsyaAllah lepas ni keadaan kembali pulih, mereka akan bersama dengan bantuan daripada pelbagai pihak lah. Ada Fakulti Kejuruteraan, ada MARDI, LPNM dan sebagainya. Terima kasih untuk ucapkan kepada Cikgu Daniel Haryanto, kepada Muhammad Kari Faris sebagai ketua, Nidal Eman Erwin, dan juga Muhammad Akil Yahya yang berkongsi idea dan juga membantu bumi dari segi bahan-bahan organik yang lestari. Dan nanti kita akan bersama menyaksikan ada lagi laporan ini tentang penggembala kambing di Melo, Kelantan. Kita saksikan. Penternak haiwan. Pekerjaannya agak asing apabila dikaitkan dengan golongan muda masa kini. Pada usia 35 tahun, Nik Afendi Nikmat mengusahakan ternakan kambing kacukan jenis Boer dan Jamnan Pari. Asalnya nak cari kambing cukup umur ni susah untuk akikah anak pertama lah. Jadi cari tu untuk ni lah, untuk bekal akikah anak-anak selepas pada tu lah. Apabila lebih ada kambing cukup umur sendiri, mudah lah untuk akikah anak-anak. Alhamdulillah lah, anak nombor 2, 3, 4 tu kami sendiri. Yang pertama tu terpaksa beli tapi susahlah nyari tu. Lebih 8 tahun lalu, penternak kelahiran Kelantan ini hanya memiliki 14 ekor anak kambing jenis Boer ketika itu. Jumlahnya kian meningkat, kini sebanyak 70 ekor kambing kacukan dijaga di kandang rumahnya. Ada cuba yang mencuri. Tapi terpaksa dah jaga malam-malam, jadi terpaksa tidur pun agak lewat lah. Biasa kalau awal pagi pun kita tidur lah. Jadi biasa startnya dari pukul 9 hingga pukul 5 petang lah untuk ni. Malam-malam tu kita tinja-tinja gitu lah. Dengan hanya RM500 hingga RM2,000 bagi seekor kambing, permintaannya semakin banyak setiap kali tiba musim perayaan. Kalau untuk anak muda lah ni hak kita kata pergi derak dengan motor ke gawa tu boleh. Kalau boleh kak. Kalau pergi kambing pun molek jugalah pada duduk buang masa. Walaupun boleh derak pun dia ada sumber pendapatan kita untuk tambahan untuk keluarga. Walaupun tak ada keluarga pun untuk kita sendiri. Untuk samping untuk masa depan kita. Kerja keras dan semangatnya yang tinggi membuatkan Nik Afendi mampu memberi inspirasi dan menjadi contoh kepada yang lain. Baik, kembali semula di MHI. Tadi Fajri Yahya bersama dengan adik-adik cilik kita, bagaimana mereka menjadi saintis muda ini mencipta uncang teh nanas. Kali ini kita bawakan inovasi untuk nanas ini. Kita ada nanas kocak dan juga aiskrim nanas. Pastinya kita bawakan di studio. Ini adalah pengusahanya ya. Dengan terpedaya dengan apa yang sedang dipakai ni. Tapi kabarnya ini memang biasalah kalau di dalam majlis ya. Kita perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan saya, sebelah kanan saya adalah Cik Muhammad Azli Abdul Mihad, pengurus, dan ni Puan Fifi Nurbaizura Mat Salim pengusaha Kaf Foods, dan pembantunya Nurhaliza. Okay. Hari ini macam katalah kita kami berdua ni baru dapat tahu bahawa kenapa nanas ni tak ada duri. Rupanya ini keunikannya. Kita nak tanya lebih lanjut berkenaan dengan jenis nanas yang dibawa hari ini. Mungkin boleh terangkan sikit berkenaan dengan nanas ni. Okey, selamat pagi. Okey, ini adalah nanas variety MD2. Okey. MD2. Tapi selalunya orang panggil MD2. Okey. So, nanas MD2 ni adalah variety yang paling tinggi dalam kategori nanas. Okey. So, dia makan mentah macam ni, dia tak lidas. Dia tak mengganggu lidah. Tak lidah tu kita. maksudnya tak kata lidah lah katanya kan. Tak lidah lah. Betul. Okay. And then dari segi kemanisan dia juga, dia antara yang terbaik lah untuk nanas ni. And then untuk buat inovasi produk, dia adalah antara variasi yang terbaik MD2 ni. Jadi kira ini first grade lah dalam kalangan nanas. Yang first grade. Tapi apa yang membuatkan kalian berdua memilih cak apa kata kita
buat nanas lah. Niaga nanas. Okey, sebenarnya nanas ni dia ada tarikan tersendiri lah. Maksudnya bila kita buat satu-satu produk tu, dia boleh menjadi satu yang keunikan dan orang kata apa, berbeza daripada yang ada di pasaran lah. Contoh macam aiskrim nanas yang kita buat tu antara yang pertama dekat Malaysia. Yang pertama dan sekarang ni yang sedang dipertontonkan, kita buat apa ni, Fifi? Hari ni special menu kita buat pineapple shake. Pineapple shake. Okey, nanas. Bahasa Melayunya apa? Nanas kocak. Nanas kocak. Betul lah kan? Betul. Shake lah. Okey, jadi kita ada nanas. Kita ada nanas, kita ada ais, sedikit gula, susu pekat, susu cair. Dua jenis susu. Tu susu yang atas tu aiskrim kan? Aiskrim vanila. Vanila. Sekalikan je terus Sekalikan je terus. Okey, baik. Resepi ni macam mana kalian berdua yang cipta? Sebenarnya kita suka makan, so kita reka resepi yang lagi best lah. Ini berapa kali, setelah berapa kali ciptaan ni? Banyak kali juga. Hampir 3 bulan juga kita nak dapatkan dia punya combination terbaik. Ada R&D dia lah? Ada, kita ada R&D kita. Okey. Jadi dah bermula tadi sebab kabarnya sebenarnya bidang lain kan, kedua-duanya. Bermula kemudian ada inovasi nanas ni. Bagaimana sebenarnya memilih menu ataupun siapa yang hadir dengan idea sebegini? Ada aiskrim, ada pineapple shake ni. Dia biasanya idea yang kita dapat ni selalunya waktu kita berdua lah. Cari pandangan macam mana nak berkembangkan perniagaan. Masa dating lah, masa dating. Itu idea yang terbaik waktu itu kita dapat sebenarnya. Okey, ini pineapple shake dan juga ada aiskrim juga kan? Betul. Kabarnya kalau aiskrim ni mungkin Cik Azli boleh tunjukkan aiskrimnya macam mana? Sebab saya akan chop yang sambutan orang ramai macam mana? Sebab dulu saya kecil-kecil saya takut nak makan nanas, tapi suka. Sambutan memang menggalakkan sangat. Sebab orang nak cuba benda yang baru. And then bila dapat menepati cita rasa, kita boleh buat jualan yang tinggi lah maksudnya. Sekarang niaga kat mana? Sekarang ni kita ada 2 outlet. Satu di My Farm outlet Presiden 9, Putrajaya. Dan satu lagi dekat Nanas Cube Mike Serdang. Jadi kalau hidangan sebegini harganya? Okey, kalau untuk 1 cup pinako ni kita jual dengan harga RM5. RM5. Panggilnya pinako. Pinako. Nanti RM5 minta kat dia. Kebetulan saya memang tertinggal dompet tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ni satu hidangan ni? Okey, untuk pineapple shake harga jualan kita RM7. RM7. Tak apa, saya pegangkan. Saya boleh pegangkan. Macam mana kalau zaman kita kecil-kecil kan, jajan masa kecil kan, yang sugus tu, kan? Pernah makan tak? Okey. Rasa dia macam ni, aiskrim nanas ni. Ni tapi dia tak berlemak, kan? Dia tak berlemak. Pasal nanas dia tak boleh combine dengan susu. Tak boleh. Dia lain sikit untuk aiskrim. Yang ni tak apa. Ni tak apa. Okey. Sedap sebab rasa nanas itu dia macam ada, kalau kita macam kan kita blend dia kan. Jadi nanas tu bila masuk tak ada rasa hampas. Hampas dia yang crunchy dia. Itulah rasa dia. Ada lah. Hampas itu yang fiber dia tu yang buat fiber dia tu. Okey. Sebab katakan nanas kan kata sesuai juga untuk diet. Betul. Bagaimana menu kalian ni boleh menepati apa yang kita tahu kelebihan nanas tu sendiri? Okey, sebenarnya setiap produk yang kita buat, yang kita hasilkan contoh aiskrim ni, kita gunakan jus yang daripada cool press. Mana kita tak ada guna dari segi perisa ataupun warna tambahan. Kalau tengok dari segi color ni pun kita tak ada buat colouring lah. Semua natural. Ni natural terus. Natural daripada buah tu nanas. Bagaimana daripada buah ni dia boleh jadi terhasil kepada aiskrim tu? Prosesnya bagaimana? Siapa yang buat? Mixing dia pada Puan Vivi sendiri lah. juga. Sendiri juga. Kita buat sendiri. Vivi buat macam mana? Kita ajar sikitlah teknik dia. Tak ada resepi rahsia pun sebenarnya. Yang production kat kilang, ini ketuanya. So saya arahkan. Kita memang menggunakan buah yang original. Kita buat parti. So lepas buat parti baru kita combinekan dengan
bahan rahsia sikit je. Okey. Bahan rahsia sikit sebab dia kita banyak kali R&D memang dia rasa pahit di hujungnya. Okey. Kalau nanas ni, kalian ambil daripada mana? Majoriti banyak di Johor. Selain itu ada di Selangor dan Negeri Sembilan lah. Kalau untuk buah yang hari ini kita bawa daripada Negeri Sembilan. Kita rasa aiskrim rasa ni kita tak rasa yang original. Original kan? Kan? Ini rasa buah asli juga. Fresh. Tuan rumah boleh jemput lagi. Yang original. Ada asam. Kenapa awak? Masak pula. Maskim. Ambil yang hujung ni. Ni manis. Oh, yang ni manis. Okey, kalau ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya macam mana nak hubungi kalian. Mungkin ada yang nak dapatkan dengan kuantiti yang banyak kan. Macam mana nak hubungi kalian? Okey, Instagram kami QAF Food dan Facebook kita Conquer Official. Nombor talian kita 011 1084 7077. Di atas ni. Boleh hubungi terus ataupun WhatsApp lah. Dan boleh datang ke outlet kami di Nenas Cube Maib Serdang dan juga di My Farm Outlet Presiden Sembilan Putrajaya. Baik. Kalau misalnya ada yang berminat jugalah nak menceburkan diri sebagai usahawan nanas ni kan, macam mana? Mungkin ada sikit tips daripada Fifi? Kami mengadu-adukan nak zaman sekarang, zaman COVID ni, tak ada kerja, dia boleh jadi ejen kepada kita. Jadi ejen, jadi distributor lah. Katanya dah 4 tahun kan? Dah 4 tahun. Masa mula nak buat kan, dah buat perusahaan. Apa kata kita buat perniagaan dengan nanas? Siapa yang memberi sokongan, memberi bantuan? Ada persatuan-persatuan ke? Kita bermula daripada zero, daripada air balang. Kita orang bermula. Sampailah dapat kafe sekarang ni. Lepas tu kita dapat juga bantuan daripada lembaga Nenas. Sokongan daripada diorang, sokongan daripada Fama. Ada kerjasama lah. Jadi maksudnya kerjasama tu bagaimana? Macam mana? Kerjasama dari Fama dan lembaga nanas tu bagaimana? Dari segi agensi yang dari bawah MOA, kita dapat buat kolaborasi dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, LPNM. Dia orang yang banyak membantu kita lah. Maksudnya dari segi teknikal, lepas tu bantuan-bantuan dana lah melalui Agropreneur Muda MOA. Selain daripada itu, kita dapat juga dengan bantuan daripada Fama sendiri. Maksudnya dari segi platform untuk jualan lah, macam Pasar Tani, Selangor Agro Market. Selain daripada itu, dia orang banyak adakan mengajukan kursus-kursus lah. Maknanya dari situ kita dapat dibimbing juga yes, lah. ada banyak kursus dari segi untuk pengurusan syarikat dan produk. Bagaimana sebenarnya sebab yalah tadi dah tanya tentang kita nak makan nanas, kadang-kadang kita takut kan. Betul. Ada stigmanya juga. Betul. Educate ataupun mendidik masyarakat, sebab yalah apa yang kerajaan lakukan, agensi lakukan dah terbukti, tapi di on ground ni bila berjumpa dengan orang tu macam mana Cik Aziz? Bagi kami itu challenge lah, challenge kita untuk tukar kotak fikiran pelanggan. Maksud nanas ni adalah sesuatu buah yang perlu kita ambil harian sebagai suplemen tubuh badan kita lah, maknanya antibody. Secara harian? Secara harian. Dia boleh konsum harian. Dan saya nampak selepas kita buat banyak pendedahan dan kita buat inovasi produk yang menarik ni, orang dah buka mata. Dan kita boleh attract daripada kecil lagi. Mana kanak-kanak, budak sekolah, mana dia orang dah kita educate makan nanas ni. Ini antara saya rasa menu yang boleh sesuai untuk kanak-kanak. Betul. That's why kita create ice cream dengan pineapple shake. Pineapple shake. Selain daripada dua ni apa lagi? Selain daripada ni kita lebih buat pada pineapple grill. Kita ada pineapple grill. Kita ada pineapple grill. Pineapple grill. Nanas panggang. Did you know that? Nanas panggang? Yes. Kalau nak merasa, boleh datang kat outlet kita. Oh, kena datang. Datang sikit. Datang, jangan tak datang. Baik. Baik, terima kasih diucapkan buat kalian berdua, iaitu Muhammad Azli Abdul Mihan, merupakan pengurus, dan juga Fifi Nurbazura Muwasadin, pengusaha Cuff Foods, dan semualah kru yang terbaik ketua untuk Cuff Foods. kilangnya tu ya. Orang kuat lah. Terima kasih, semoga berjaya kita ucapkan. Semoga terus dengan lebih banyak inovasi lah selepas ni kan. Macam-macam menu lagi boleh buat. Adakah perancangan lain, Fifi?
InsyaAllah. Ada. Kita ada R&D yang terbaru. InsyaAllah. Tapi tak boleh bagi tahu. Tak boleh bagi tahu. Kena datang dulu dekat Nafas Cube sana. Okey, kita akan berehat seketika. Betul. Kembalinya nanti masa lagi nanas. Tapi apa pula yang kita ingin bawakan? Nak berkenalan lebih lanjut lah tentang first grade nanas ni. MD2. Kenapa inovasi ini jadi begini kan? Sekarang ini di Malaysia hari ini. Nanas adalah antara tanaman kontan yang menjadi pilihan petani negara ini untuk ditanam secara besar-besaran. Di Malaysia, nanas banyak ditanam di negeri Johor, Selangor, Kedah dan Pahang. Dalam usaha meningkatkan hasil pertanian negara dan menambah pendapatan petani, pelbagai usaha telah dilakukan kerajaan dari semasa ke semasa. Antaranya termasuklah memperkenalkan varieti atau klon baharu tanaman berkenaan. Untuk itu, pada tahun 2013, menerusi Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, kerajaan telah memperkenalkan baka nanas baru yang dinamakan MD2. Pada masa ini, daripada 15,000 hektar kawasan nanas negara, dianggarkan lebih 2,000 hektar telah ditanam dengan baka MD2. Walaupun harganya sedikit mahal, namun MD2 kini menjadi nanas paling popular dan mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat buah berkenaan. Ia berikutan rasanya yang manis serta kandungan airnya yang tinggi. Keadaan ini menjadikan MD2 amat sesuai untuk dijadikan jus atau dimakan begitu sahaja. Yang pasti, kehadiran varieti nanas MD2 bakal menguntungkan petani negara. Ia bukan sahaja digemari pengguna domestik, malah turut mendapat permintaan yang tinggi dari luar negara. Okey, kembali tadi kita dapat saksikan Ladang 20 ekar dekat Melaka. Kenapa tadi awak asyik nyanyi je? Kenapa? Sebab Fiona. Tetamu nama Fiona tau. Fiona. Okay. Baik, kita bersama dengan ini dia Fiona Tahir, merupakan pengusaha ladang nanas MD2 dan juga suami merupakan pengurus Iskandar Zulkarnain. Terima kasih sedundut. Macam warna mahkota nanas. Jadi bagaimana boleh bermula dengan tanaman seluas ni? Pada mulanya kita mula nanas ni sebagai hobi saja kan. Mula-mula tak serius macam main-main just untuk buat side income saja. Tetapi lepas tu bila suami dah rasa nak meninggalkan dunia kerja corporate, so dia terus nak buat full time buat bisnes ni besar-besaran. Dari corporate ke ladang? Ya, dari corporate kita dari corporate. Kenapa jatuh cinta dengan nanasnya? Nanas ni very unique. Dia satu tumbuhan yang very tough. Tak memerlukan air yang banyak untuk disiram hari-hari, jadi mudah untuk diuruskan insya-Allah. Tapi pastinya untuk meninggalkan dunia korporat itu, ya kan, kita dah biasa dengan dunia korporat tu, tapi nak meninggalkan itu kan satu keputusan yang sangat besar. Adakah disebabkan kalian berdua memang suka nanas, disebab itu why not munculnya idea terbabit? Mungkin Fiona? Sebab mula-mula saya rasakan nak buat saja-saja je. Tetapi bila kami dah selalu ke ladang, timbulnya minat tu sebab masuk ladang tu ada ketenangan. Lepas tu bila orang ramai katakan berbudi pada tanah ada keberkatannya. Jadi masa tu duit tu tak berapa penting sangat. It's not about money kan, nak dapat keuntungan ke apa, tidak. Dan lagi satu sebab saya suka sangat makan nanas. Jadi selalu makan nanas hari-hari. Bila kita tanam sendiri, lagi senang, dah tak payah beli kan. Okey, jadi bila dah nampak mula-mula ke saiz ni macam mana? Saiz tanaman memang terus ada ladang macam tu ke ataupun bermula macam mana? Mula-mula kita bermula dekat lot tanah kita sendiri. Dah 20 tahun tak buat apa-apa dengan tanah tu. Lepas tu kita start daripada 1 ekar kan. Lepas tu tiba-tiba daripada 1 ekar kita nampak potensi nanas ni sangat banyak, permintaan sangat banyak. Kita menyesal kenapalah tanam 1 ekar. Orang ramai sangat nak beli nanas. So kita tambah jadi 1 ekar sampai dalam masa setahun dah ada 20
20 ekar, 10 ekar di Johor. Lepas tu dekat Melaka tambah 1 ekar setiap bulan. Hari ini dah 32 ekar. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Mungkin boleh terangkan sikit keunikan MD2 ni. Sayang keunikan MD2. Keunikan MD2 dari segi bentuk dia. Bentuk dia sangat menarik. Dia berbentuk cylindrical. And then tahan lama. Buah ni mempunyai ketahanan yang lama. Berapa lama dia punya ni? Hampir 2 minggu. 2 minggu. Sebelum Rasa dia lebih manis ya? Rasa dia very high Kalau vitamin masak, C. Mempunyai enzim bromelain yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Dan dia tidak lidas. Dia tidak lidas, dia tidak lidas. Sangat manis dan tidak lidas. Special tentang MD2, Jadi, tak menyakitkan lidah. Fiona dah boleh buat klip video kat ladang nanas ni sambil menari ya. Oh, Ada luas kan? kita. Jadi permintaannya memang menggalakkan ya? Permintaan sangat Alhamdulillah. banyak. Alhamdulillah, syukur. Betul. Kalau macam buah macam ni kan, jual macam mana harganya? Kalau di ladang, kita jual dengan harga ex-farm RM4.5 sekilo di Melaka. Kalau sampai di KL dah jadi RM7 ke RM8 secara purata lah orang rata-rata jual. Apa ujiannya dalam membesarkan nanas ni? Ujian dia. Okey. Ujian dia kena banyak sabar. Ujian dia ialah selain daripada faktor pekerja, faktor cuaca dan juga pengurusan yang paling pentinglah bagi saya. Pengurusan untuk menjaga dan menjalankan kerja-kerja untuk the pineapple growth sangat terperinci because kita specialize di Melaka. Berapa lama untuk dia matang dan juga boleh dapat di mulut? Kalau mengikut SOP yang daripada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, lebih kurang 14 hingga 15 bulan. Tetapi kita dah mencuba hanya selama 12 bulan kita sudah menghasilkan buah nanas yang sudah matang untuk dipetik. 12 bulan, 12 bulan. Boleh tuai sudah. Itu paling cepat. Oh, okey. Lama juga nunggu. Lama. Sebab itu harga dia agak sedikit mahal. Okey, kalau tengok di hadapan ni memang ini antara produk yang dihasilkan oleh kalian berdua lah. Ini memang pure juice lah. Tak ada macam mana campur. Yes, pure juice. Kami pakai slow juicer daripada sebiji nanas masuk ke dalam sini. Tak ada setitik air pun. Tanpa gula, tanpa pengawet, tanpa pewarna. Pure juice. Memang 100%. Ya, kami kena cuba, boleh ya? Boleh. Silakan, memang kita sediakan untuk. Ini awet muda tau. Yes, awet muda, mencantikkan kulit. Kulit Puan Teh dah sangat cantik tapi boleh bertambah-tambah cantik sekiranya tambah dengan nanas. Macam bismillah tak? Sedap kan? Larut dalam keasyikan. Bolehlah jemput Fetri nanti buat lagu untuk nanas kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Okey, kita buat perbandingan. Manis sangat. Makan sampai ini kalau ada 100 kotak, 100 tak sambal kicap tak kicap, tak gula, tak padi, tak kacang sikit. Minta kita tambah. Okay. MD tu ni kan kadang-kadang kita nak buat paceri nanas apa semua kan. Sesuai ke untuk masak-masak? Sesuai. Ya. Dia jadi premium lah. Kalau pajuri tu pakai nanas yang mahal lah. Sebab biasanya orang pakai nanas yang agak murah. Yang agak murah lah, yang berada di atau pasar. Sarawak selalunya kalau untuk buat pajuri atau masak. Normally MD2 you must eat by itself sebab dia dah terlampau sedap dan dia sangat mahal berbanding dengan nanas-nanas kategori yang lain. Jadi makan macam tu je. Even kalau nak letak sambal ataupun asam boy pun I tak galak. Sebab dia memang boleh stand alone ya. Stand alone, yes. Terlampau sedap. Kalau maksudnya bekas you all jual pun ada juga macam ni ya, frozen dalam bekas kan? Yang buah potong kita tak froze, tak freeze kan. Sebelum menjadi usahawan nanas, apa yang sebelum dan selepas itu apa yang anda tahu tentang nanas? Perkara baru yang tahu. Sebelum. I tahu makan saja tentang nanas dan I tahu khasiat dia banyak. Itu sajalah. It's a superfood. Dan selepas tu apa yang macam semakin hari semakin cinta terhadap nanas ni? Semakin hari semakin cinta. Okey. Sebab bila kita pergi kursus oleh lembaga nanas buat kan, kita dapat tahu macam mana cara tanaman, penjagaan tu. Jadi benda tu interesting kan. Dan lepas tu bila tengok Pulau Roto, membajak apa semua, benda tu mendatangkan lebih macam keseronokan tau. Dan semakin cinta tu sebab bila kawan-kawan, saudara mara, customer kita pun suka makan nanas kita ni. Jadi kita rasa
kita nak tambah nilai kepada orang lain, bagi yang terbaik, bagi makanan yang berkhasiat. Ada cadangan untuk ekspor ke luar negara kan? Ada cadangannya. Dari segi produk hiliran, mungkin dari segi produk makanan, minuman, itulah kita punya target untuk ekspor ke luar negara. Ada jual melalui dalam talian ke? Yes, online. Kebanyakannya online dan juga among friends juga, family members semula. Tapi memang ada dalam Facebook, website kita jual online. Kali pertama menuai hasil macam mana? Setahun tunggu kan? Mungkin itu antara memori manis lah. Nunggu sekian lama. Very excited sebab first time kan. Kita tanam sendiri, kita jaga sendiri. Lepas tu makan sendiri. Lepas tu kita tengok dia membesar. Tengok dia dah mula berhasil dan kita potong sendiri. Dia sebab dia kualiti dia jenis manja tak untuk jaga MD2. Nenas ni MD2 ni agak manja, tapi dalam seluruh keluarga nenas ni sebenarnya keluarga cactus. Dia ada ketahanan diri, dia sangat tough daripada serangan penyakit kulat ataupun susah nak mati. Tak ada hujan pun dia boleh hidup. Kalau lah kalian macam kami ni, kami berdua ni baru nak kenal tentang nenas MD2 ni. Selain daripada rasa, nikmat rasanya, apakah lagi faktor yang boleh anda bagi tahu pada kami bahawa banyak kelebihan dan kelebihan kalau kita ni lepas ni kami boleh cari nenas ni. Saya nak kita macam bagi peluang untuk jual inilah mengenalkan MD2 ni. Okay, first of all, nenas MD2 ni dia nenas premium. Kalau di Melaka, under Fiona Nanas punya brand, dia dijaga dengan penuh rapi, specialized. Dia tidak dalam skala yang besar. Kita hanya menanam dan menjaga daripada menggunakan skala yang kecil sahaja. 1 ekar kepada 1 ekar. Jadi penjagaannya sangat rapi dan kualiti yang kita pentingkan. That's why kalau kita nak jual dengan harga yang ada nilai, perlulah ada kualiti yang Jus sangat baik. Satu berapa harga? Ini kalau di luar market dah jadi RM13. 500 ml. 1% nanas ya? 100% Dia punya warna pun mengancam ya? Ya. Warna asli. Kalau tengok kan macam ingatkan letak pewarna kan, tapi tak. Tak ada pewarna. Tak ada pewarna pun. Itu dia. Kalau nenas ni memang sesuai untuk semua golongan kan. Kalau dari segi kesihatan je ke? Dari segi kesihatan, memang kita suka sangat nenas ni sebab nenas ni yang paling baik sekali ya, dia anti cancer. Even orang yang kena cancer pun amalkan makan nenas boleh reduce the tumor. Dan lepas tu dia anti keradangan. Lepas tu anti depress. Lepas tu nenas kalau kita amalkan insya-Allah tak kena colon cancer insya-Allah because dia baik untuk pencernaan perut. Senang untuk pergi ke bilik air. Ada perancangan untuk buat spa nanas ya? You are very brilliant. Terus kita dapat idea. 5%. Because of very good pada skin. Pada skin, Very high awet vitamin muda. C. Tak payah makan pil-pil awet muda. Amalkan makan nenas saja setiap hari. Baik. Ini antara inovasi jugalah. Maksudnya bagaimana kalian berani cuba bidang perniagaan berkenaan nenas. Tak semua orang ada pemikiran begitu. Kan? Sebab kadang-kadang kita lamanya dapat hasil. Tapi kalian antara yang berani mencubanya. Syabas diucapkan dan kita doakan moga maju jaya. Semoga sukses ya. Inspirasi. Ini baru ada 32 kan? Ya. Mana tahu nanti dia tambah lagi Berkembang setiap lagi. bulan depan ada lagi. Okey. InsyaAllah kita doakan. Nanti kita nak masak pula. Tadi kita dah ais krim berat. Ini dengan jus asli. Lepas ni kita nak meneruskan resepi berteraskan nanas. Ingin kita ucapkan kata-kata terima kasih kepada terutama sekali kepada Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia dan juga Jabatan Pertanian, agensi kerajaan yang membantu selama ini. Kalau tanpa mereka mungkin kita pun tak sampai ke tahap ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia dan juga Jabatan Kementerian Pertanian. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Fiona dan juga Iskandar. Juga kepada TV3. Thank you so much. Okey. Kita dah beres sedikit, nanti ada pengisian yang lebih menarik. Ya. Amy Syahid. Kita Baik, daripada jus nanas tadi yang pure, yang asli. Wow, Jadi kita berganjak pula kepada menu yang berasas nanas. Nasi goreng nanas dan juga daging masak merah nanas. Wow. Macam mana jus tadi okey ya?
Awak jangan buat gitu. Awak. Okey, kita perkenalkan. Awak jangan. Sukar menggambarkan tu lah. Okey. Kita perkenalkan Puan Rosma Idris. Ya, ataupun kali ni panggil kita apa tadi? Mama? menilai Mama Intan. Mama Intan. Mama Intan, okey. Jadi Mama Intan dah berapa lama tu dalam bidang masakan? Ya. Actually masak dah 3 tahun lah. Okey. Untuk kedai ni saya dah 3 tahun. 3 tahun. Kalau masak dulu dekat hotel 5 tahun. Oh, okey. Chef lah, boleh panggil chef lah. Tak. Okey, masakan Mama ni masakan Mama lah. Masakan Mama lah kononnya. Hari ni kita bawakan menu berasaskan nanas kan? Tapi ni pakai nanas MD2 juga ke? Nanas tu sekadar hiasan. Oh, ada. Tapi nanas okey. Apa dia nasi goreng? Ni dekorasi. Yes, dekorasi. Nasi goreng nasi goreng nanas dengan daging masak merah nanas. Oh, disatukanlah ni. Nak combination rasa tu. Oh, dia sekali lah maksudnya. Ni ada lempeng nanas ni. Lempeng nanas ni adalah daripada anak saya. Dah boleh cuba kan, Mama? Boleh cuba kan? Boleh. Sementara ni Sebab dia kata dia lapar kan. Dia boleh cuba. yang masak ni siapa? Dia masak ni tukang masak saya Emma. Oh, Emma. Jadi dah masak siap-siap lah. Macam mana caranya ni tadi? Cara dia bawang putih, bawang merah, cili kering, and then letak sos siram, sos labu. Kalau yang tak kenal sos labu. Sos labu? Sos labu tu adalah sos Thai yang untuk warna pink tu, yang untuk colour warna pink. Yes. Okey. So dia tumiskan akan jadi macam ni lah. Oh, tumiskan dulu, lepas tu masukkan nasi? Masukkan nasi. Okey. So dalam nasi ni tak payah ubah apa-apa lauk. Sebab apa, kita nakkan rasa jus nanas tu turun sendiri kat nasi. Okey. Yes. Oh, nanas pun masukkan sekali dalam siap-siap kan? Yes. Oh. Nanas masukkan sekali. So baru tahu rasa masam, manis, pedas. Pedas campur dengan nanas memang masuk kan? Masuk. Okey. Tapi hilang diet. Okey, menu Alamak. ni sejak bila telah diadakan? Sejak kedai saya buka lah sebenarnya. Cuma nasi goreng nanas. Cuma orang semua datang kalau kedai tonjam, nasi paprik kat tonjam. So dia jarang nanas ni. Tapi ni kita nak try explore bila Abang Umur kata nasi goreng nanas kan, kita nak try. Sebab tengok nanas sekarang dah glamour. Dulu nanas orang tak nampak sebab belakang orang tak nak tengok kan. Walaupun ada takut makan mahkota sebab kan. takut apa lidah tu kan? Pecah lidah, yes. Okey. Masuk saya. Tapi apa mungkin caranya untuk makan? Kalau saya makan baca bismillah. Bagaimana untuk memperkenalkan menu ni di kedai nanti? Tapi tadi kan Mama Intan kata, oh sekarang nanas dah popular. Jadi bagaimana menggunakan platform itu untuk memperkenalkan menu yang sedia ada 3 tahun dah? Lepas ni saya introduce lah. Ni mungkin dah masuk ni nanti. Glamour lah nanas ni. Tapi maksudnya dah ada pelanggan yang mencuba tak? Yes, dah ada pelanggan mencuba. Okey. Memang sebelum-sebelum ni ada je pelanggan mencuba. Dah ada lah. Dah ada. Reaksi mereka terhadap inovasi sebegini? Macam saya cakap, pedas, manis, masam nanas tu itu yang diorang suka. Okey, maknanya kita kena cubalah betul lah ni. Okey. Farihah, silakan. Saya dah buat tadi entree. Ni? Dah. Awak yang lempeng tu kenapa? Lempeng lah. Lempeng ni nanas ni, lempeng ni sebenarnya benda normal tapi jarang orang buat yang nanas. Kami cuba. Okey. Sebenarnya Inovasi baru juga? Yes, banyak je lempeng. Ada lempeng strawberry, ada lempeng coklat, ada lempeng kan. Tapi ni nanas ni yang terbaru daripada kami lah. Cuba. Dan sebenarnya lempeng ni bukan saya yang buat. Ni anak saya sendiri. Muhammad Syazwan, dia yang buat lempeng ni. Oh, dia yang buat lah. Tapi macam mana dia ni, inovasi dia tu? Dia fikir pasal apa tu? Macam bosan lah makan lempeng kosong kan? Nanas kok ada nanas terlebih kat kedai? Sebab tak semua orang datang nak makan lempeng biasa dengan cicah sambal. Cuba. Kita tukar-tukarkan dia. Letak ada lempeng coklat, letak lempeng strawberry kan. So, Okey. Kan? Macam mana? Dah. Mana? balik rasa? Itulah, jauh. Mari sini, mari sini. Dia jauh. Dia nak tolong suap lawan Fitri. Mari sini, mari sini. Saya datang. Sedap betul. Sedap lah. Wow. Ini betul-betul dia punya... Sebab sambal yang kalian buat tu pedas. Lepas tu dia bukan dengan terasa nanas tu, masam. Kombinasi yang sangat sesuai. Mama boleh tambah lagi? Boleh. Lepas tu daging pula lembut. Wow. Biasa apa reaksi pelanggan-pelanggan selepas dipidangkan dengan ada rasa nanas ni? Apa komen?
Sebut Saya kata rasa- sedap lah akan datang lagi. Mama kena banyak promosikan ni menu ni. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas ni mungkin. Okey. Mana tahu Fitri jadi duta Lempen Sugar? Boleh. Tapi sebelum nak pergi sana tu dia Mama Intan lalu ni dulu. Habis yang kami ni Mama takkan 5%. Dia jadi banyak kan. Dapat dia 3% je sikit. Emma sekarang nak buat daging masak merah nenas. Daging dia. Daging masak merah. Oh, letak nenas juga? Yes. Oh. Sebabnya kedua-dua tu nasi goreng pun tak nanas, ini pun tak Daging nanas, pun kan? ada Kalau nanasnya tak- juga. Kalau tak, dia nakkan jus nenas tu masuk dalam daging tu. Apa senjata masakan Mama? Kena ada apa? Setengah orang ni memang kena ada gula kabung lah apa kan? Tak ada. Kita tak ada. Kita kasih sayang je. Kita masak kasih sayang macam kita masak kat rumah kan. So akan sedap orang lain datang makan. Itu je. Kasih sayang Mama lah. Kasih sayang Mama lah. Resepi Om Mak Dan gitu kan. Di mana lokasinya ni Mama? Okey, lokasi dia dekat Taman Desa Cempaka, Nilai. Nilai? Oh. Tapi kalau nak cari kena type apa? Waste je Lempen Sugar mesti akan sampai ke Lempen Sugar. Lempeng sugar. Lempeng Sugar. Sugar. Lempeng Sugar. Nama dia Lempeng Sugar kedai tu. Lempeng ni pun sedap. So kita makan lempeng yang kalau lempeng pisang kan. Dia ni crunchy. Sebab nenas tu bila kita tergigit tu. Awak dah cuba dah Dah. Tapi saya letak cili lagi sedap. Ha? Kan? Daripada Awak nasi. memang tak nak. Awak memang pelik. Astagfirullah. Macam warna negeri. Bukan pedas. Ya? Atau mungkin awak boleh inovasikan di majalah. Tapi lempeng ni sedap. Okey. Baik, macam mana dah perkembangan gorengan tu? Saya nak tahu juga kalau macam sepinggan nasi ni lengkap ni berapa harganya? Sepinggan nasi lengkap ni biasanya RM6.50 je. Okey. Harga murmur je kat Lempeng Sugar. Murmur. Kan? Yang Ada lempeng band lah ke kan? dekat ni? Lempeng tu hanya RM2 satu. RM2? RM2? RM2 seping. Oh, boleh beli 5 lah. Saya sukalah Mama ni sempoi Mama. Mesti Tapi banyak itulah. lagu-lagu rock kan? Of course. Tengok. Tak ada band dekat Lempeng Sugar? Ada, tak ada. mini band ke? Tak ada. Saya raja pergi nyanyi tempat orang je. Oh, okey. Baik, dah macam mana? Ni biasa berapa minit lagi? Dah siap ke macam mana? Dah siap dah. Oh. Dia kalau kat kedai pakai dapur besar, berapa second je. Gergang-gergung je lah. Dekat sini dia jadi sopan. Kena sopan-santun Betul. Masak pun senyum. Senyum. je. Dengan kasih sayang. Kan Kasih saya sayang. kasih sayang. Kasih sayang. Okey, kalau misalnya nanti nak pergi apa nama? Sugar apa? Lempeng Sugar. Kenapa lempeng sugar? Lempeng Sugar ni nama ni daripada mak saudara saya. Nur Hayati Dollah tu dia memang buat kedai ni atas nama Lempeng Sugar. Nama kedai tu Lempeng Sugar memang lah. dia jual Lempeng je semua. Dia lempeng. Oh. So datang saya tambah Makanan yang lain. menu lain. Faham. Oh, itu kita boleh cerita tu pasal lempeng tu. Baik. Okey. Dah siap, kita pun dah rasa. Boleh hidangkan? Okey. Ada Mana pinggannya? Mana pinggannya? Awak lah dah ambil pinggan dia tadi. Dia tahu. Tak apa, good. Tak apalah. Tak apalah. Nak rasanya tu? Tak apa, kita tengok yang macam ni je. Okey. Kita Rasa yang panas-panas. Jangan panas-panas. Okey. Fatri Yahya. Kasih Fatri Yahya. Daging Nasib baik Oh, panas. daging. Daging cepat-cepat, Mai. Daging sana. Okey. Oh, dia tak makan ni? Saya tak makan daging. Dia susuk dia Hanya sos. Jadi Mama dah nampak lah siapa yang boleh jadi duta. Okey, cuba. Pemakan daging kita. Oh, tak makan daging. Sebiji sama macam. Of course lah. Tuan yang masak dia sama. Kalau tiba saya masak tu mungkin jadi lain sikit. Tapi resepinya memang diajar kita semua lah. Terima kasih Emma, terima kasih Mama Intan ataupun Rosma. Terima kasih jemput saya. Ya. Moga sukses insya-Allah ya. InsyaAllah, amin mudahan. Jangan lupa singgah kat Lempeng Sugar. Okey. Kalau sampai nilai, Type saja Lempeng Sugar. wave saja Lempeng Sugar akan sampai kat sana lah. So kami ada juga Food Panda atas nama Lempeng Sugar. Saya tapi tak tahu sampai KL tak sampai kot. Nilai je. Nanti kami datang insya-Allah. Kita nak berehat seketika. Kemudian nanti kita nak bersama dengan Kimi Aiman. Ya. Kimi. Selepas ni. Balik bersama kami kali ini di dalam pula lah selepas 3 kali makan kalian. Ni tiga dia buat tadi. Well, kali ini kita nak bersama dengan Kimi Aiman. Atau nama benarnya ialah Hakimi Iman. Umur berapa? Umur 22 tahun. Ngebut tanya umur. 22 tahun. Oh, nampak. Dulu belajar matematik kan bukan? Tak. Saya sport rap.
Oh, beras sport. Sains sukan. Sama. Dahsyat. Ini yang saya tahu dia dari UiTM Perlis lah ya. Ya. Bukan Tapi nak buang lah. Tak kena. Passion bawah. Baik. Muda sangat. Okay. Macam mana boleh jadi timbulnya macam tiba-tiba buat lagu je? Dia macam ni, masa tu saya dekat UiTM Arau. Lepas tu tiba-tiba mak saya kata ada satu kawan dia bagi lirik. Dia suruh saya nyanyi. Okay. Lepas tu saya balik rumah, dah cuti SEM. Masa tu abang saya dia tak dekat rumah lagi. So saya just nyanyi macam tu saja, without gitar ke apa. Bila abang saya balik, baru dia main gitar sekali, jadilah lagu tu. Masa tu siap masa 2018. Okey, dah siap 2018 dah siap kemudian? 2018. Lepas tu buat music arrangement dia baru awal tahun hari tu, awal tahun 2020. Sebab lama juga? Lama juga sebab saya tak habis lagi diploma kan. Dengan masa at first dia lagu ni dah siap tu saya tunjuk dekat Azmir tau. Tunjuk dekat kedai-kedai biasa je Abang Azmir. Lepas tu dia ada offer nak buat kat studio recording dia tapi sebab saya dekat Arau jauh dengan saya segan kan, dia orang dah tinggi kan. Lepas tu saya pun diam dulu biar habis diploma and then dah habis nak before diploma masuk degree tu baru saya buat dekat Longan Garage Studio. Okey. Music arrangement. Okey. Banyak abang membantu jugalah lagu ni. Banyak komposer abang. Komposer abang. Okey. Siapa nama abang? Haikal Naim. Memang penyanyi ke? Berminat dengan abang? Oh tak, nama macam Haikal Naim macam pernah dengar kan? Sabarlah, itu mungkin. Dia dalam industri ke? Tak ada, dia tak ada dalam industri. Okey. Jadi memang keluarga muzik ke ataupun macam mana? Boleh juga. Ayah saya dulu kalau tahulah dia drama kumpulan Fantasia lah dulu lah. Okey. Fantasia. Lagu ini apa? Saya ingat. Cerita dalam cinta. Saya tak ingat lagu tu tapi dia kurang famous sikit tapi ada lah. Okey, bagaimana sebab awak masih belajar sekarang? Ya, nak seimbangkan sebab sekarang ni mungkin dah mula memperkenalkan diri dalam industri. Macam nak seimbangkan pembelajaran dan juga buat masa sekarang ni saya kena fokus dekat pelajar saya dulu sebab memang tengah week yang hektik. Mungkin lepas habis ni masa cuti SEM mungkin saya akan promote habis-habisan lah. Mungkin saya akan buat video macam dekat Instagram ke semua macam tu. Tak masuk pertandingan apa-apa Setakat ni saya tak ada masuk. Saya memang daripada kecil tak adalah macam terlibat daripada pertandingan besar-besar macam idola kecil ke, saya tak ada terlibat lah macam tu. Tapi suara awak ni persis suara ni kan? Kai. Kai Rapat tak cakap? Pergi, tak ada orang cakap. Tak ada orang cakap. Apa yang orang cakap? Macam siapa? Orang cakap Aki Rusli. Aki Rusli? Ada juga lah sikit. Tapi muzik yang awak betul minat apa? Muzik apa? Balada. Penyanyi yang awak jadikan rujukan? Hafiz, Hakim Rusli. Jadi awak pun memang merujuk pada mereka lah. Dan awak punya arah tuju bagaimana lagu sebegini ke? Saya punya memang lagu yang macam Melayu macam ni saya lah. Macam saya bukan yang jenis yang macam lagu. Saya boleh cuba lagu hype tapi setakat ni saya sebab saya solo kan, saya tak ada daripada syarikat rakaman mana-mana. Sekarang buat sendirilah. Saya sendiri saja. Kalau ada apa-apa syarikat rakaman yang nak melamar saya terima je. Okey, pernah terfikir tak bahawa macam satu hari nanti macam anda akan berada di sini, platform ini untuk menyanyikan lagu, apatah lagi ini daripada adik-beradik punya ni kan, karya tu kan. Memang sebenarnya tak terfikir pun sebab mak saya kata just adik ni mama ada lirik ni kawan mama bagi, kau nyanyi je kan. Lepas tu tiba-tiba just flow dia saya nyanyi, lepas tu tiba-tiba mak hantar dekat Longan Garage tu, lagu siap pun dah boleh masuk radio dah sekarang semua. Macam tu je. Saya pun. Kau mama tu siapa? Dia tak boleh beritahu. Dia lebih senang. Rahsia identitinya. Bukan awak bukan. Tadi nampak macam berbual-bual je dengan ni mamanya. Tak, sebab mama kenapa memilih Arau? Arau tu bukan saya milih, dia dapat belajar kat sana. Memang dapat. Okey, mungkin sikit harapan Kimi lah. Okey, harapan saya supaya lagu ni dapat diterima oleh orang ramai dan saya paling berharap lagu ni mungkin boleh dapat masuk dalam OST drama ataupun muzik-muzik. Lagu ni tentang ibu kan? Ya, tentang ibu. Yang merindukan anak dia dan anaknya pun merindu ibunya. Awak anak bongsu? Saya anak bongsu. Patutlah nampak anak mama nampak kan? rapat sangat sebab mama dia pun datang untuk mengetahui semua. Mama dia yang datang yang teman dia. Bukan saya tau. Jangan tunjukkan saya. Kita tak ada tunjuk sini. Tak ada, tangan dekat situ. Saya baru nak sampai sini. Boleh nyanyi lagu Lemak Manis? Lemak Manis. Boleh? Boleh. Okey. Boleh? Ingat nyanyi sikit. Ingat. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Itu lagu macam lagu
Kenapa minta lagu tu? kami lah. Kenapa? UiTM Perlis. Maknanya betul lah ni UiTM Perlis. Faham. Tradisi. Pensyarah dan juga penuntut UiTM. Maknanya dia lulus. Siapa penyanyi sebenar lagu tu? Okey. Okey. Baik, kita dah di penghujung rancangan. Betul, Roslan Madun. Baik. Tak habis lagi. Okey dah, kita bertenang. Kita tak beri ruang kepada Kimi Aiman. Ya. Lagu seterusnya apa? Terima kasih cinta Afgan. Oh, okey. Terima kasih juga kepada kalian yang menonton kami di MHI. Teruskan hidup anda untuk ceria-ceria sentiasa. Jadi seperti nanas, bermahkota tapi manis untuk semua. Jumpa lagi esok. Tak boleh lawan lah, kita tak boleh lawan. Assalamualaikum. Tersedar di dalam sepiku setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya